Hai, selamat malam semua. Anda bersama-sama dengan saya Hezi Rahir malam ini dalam Ruang Bicara, dan kali ini kita akan melihat sejenis rawatan khusus bagi masalah melibatkan otak yang boleh dikatakan masih lagi baru di negara kita, tetapi cukup canggih dan mungkin juga memberi satu ruang rawatan ataupun bentuk rawatan yang lebih menarik, lebih baik daripada yang sebelum ini. Ini dinamakan gamma knife, rawatan yang menggunakan sinaran gamma kepada bahagian-bahagian yang perlu dibedah. Dan saya semestinya bukan pakar yang tahu tentang benda ini, tetapi saya banyak timbul minat untuk mengetahui lebih lanjut tentang rawatan ini, apa sebenarnya gamma knife, dan itu jugalah yang akan kita sama-sama bincangkan, kerana pada ketika ini UKM Specialist Center merupakan salah satu daripada pusat yang menawarkan perkhidmatan ini di pusat mereka. Di studio dengan saya pada ketika ini Dr. Fariza Fazil, ini merupakan pakar perunding pembedahan otak dan saraf ataupun neurosurgery. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Okey, gamma knife, pisau gamma. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rawatan ini? Gamma knife ialah satu kaedah rawatan di mana kita menggunakan radiasi pancaran gamma untuk merawat ketumbuhan di dalam otak secara khusus. Merawat ketumbuhan di dalam otak yang menggunakan radiasi yang sangat tepat dan jitu. Dan dapat mengelak daripada kehancuran organ-organ yang berdekatan. Okey, baik. Okey, menarik. Dan ia tidak melibatkan pembedahan terbuka. Bermakna tiada anggota badan yang dibelah. Maksudnya begitu, Doktor? Ya. Ini adalah salah satu kelebihan gamma knife. Bunyi gamma knife seperti pisau, tetapi tidak ada kita panggil tidak ada toresan, tidak ada pembedahan. Dia hanya menggunakan radiasi pancaran gamma, seperti mana kalau kita pergi buat MRI. So pesakit tidak berasa dia melalui pembedahan langsung. Saya ada agak gerun sedikit untuk membayangkan bagaimana keadaan pesakit yang mengalami keadaan ini, tapi kita perlu tahu juga, saya pun perlu tahu juga sebagai langkah persediaan, manalah tahu kan, tapi untuk lebih memahamkan semua tentang apa yang berlaku apabila seorang pesakit mengidap kondisi tumor, dan apa yang biasanya dilakukan dari sudut pembedahan konvensional sebelum ini. Selalunya pesakit akan mengalami tanda-tanda sebelum mereka pergi berjumpa doktor. Selalunya yang paling common adalah sakit kepala, sakit kepala ataupun mengalami sawan, kita panggil seizures, ataupun mengalami kelemahan anggota badan. Itu adalah tanda-tanda yang mereka mempunyai ketumbuhan. So jadi bila mereka datang berjumpa dengan kita, of course kita akan buat scan bila mereka mempunyai tanda-tanda ini. Scan sama ada MRI ataupun CT scan. Dan secara tradisional kita selalunya akan bila sudah pasti ada ketumbuhan, kita akan menasihatkan untuk pembedahan, bergantung kepada lokasi ketumbuhan itu, ataupun bergantung kepada jenis ketumbuhan itu. Efek dan risiko untuk pembedahan itu bergantung kepada di mana lokasi ketumbuhan itu dan berapa besar, dan efek kepada otak yang berdekatan lah. So jadi di sini hadirnya gamma knife tadi sebagai satu alternatif atau pilihan. Ya, sebagai satu alternatif untuk kes-kes yang di mana kalau kita melalui pembedahan secara tradisional, risikonya terlalu tinggi, seperti berada di pusat otak ataupun berada di lantai otak, skull base. So jikalau kita melakukan pembedahan secara tradisional, risikonya sangat tinggi. So jadi kita bagi pilihan kepada pesakit kita untuk memilih kaedah rawatan gamma knife ini. Tetapi tidak semua jenis ketumbuhan yang boleh kita guna kaedah rawatan ini. Dia bergantung juga kepada jenis tertentu lah. Ada jenis-jenis yang tidak boleh menggunakan kaedah ini, Doktor? Because dia menggunakan radiasi pancaran gamma ray radioaktif, so
kita bergantung ketumbuhan itu mesti ada saiz-saiz tertentu. Ketumbuhan yang besar, sangat besar seperti lebih daripada 3 cm, kita selalunya nasihatkan pesakit untuk buat kaedah rawatan secara tradisional, iaitu open surgery lah. Pembedahan membuka tengkorak. Itu satu, saiz. And then juga sama ada jenis ketumbuhan itu akan kanser ataupun bukan kanser, kita panggil benign ataupun malignant. So ada kebanyakan gamma knife, rawatan gamma knife, dia lebih kepada benign tumor, ketumbuhan yang benign, ketumbuhan yang baik. Berbeza dengan rawatan konvensional radioterapi, radiasi yang konvensional, itu lebih kepada rawatan untuk kanser otak, barah otak. So ini adalah satu kelebihan untuk gamma knife lah. Baik. Kita boleh merawat untuk ketumbuhan yang benign. Dan bagi anda semua yang mungkin baru saja mengikuti perbincangan kami di sini, kita menyentuh tentang gamma knife, satu bentuk rawatan khusus bagi ketumbuhan otak yang tidak melibatkan pembedahan, itu ya. Dan rawatan ini juga ditawarkan di UKM Specialist Center sekarang ini. Lebih lanjut mengenai hal ini, saya bersama dengan Dr. Farizah Fazil yang merupakan pakar perunding pembedahan otak dan saraf dari UKM Specialist Center. Kelebihan-kelebihan lain bagi gamma knife ini berbanding dengan pembedahan konvensional. Kelebihan-kelebihan lain, rawatan gamma knife ini kita tak perlu bermalam di hospital. Kita boleh datang awal pagi, and then dapatkan treatment, and then kita boleh pulang selepas hari yang sama tanpa ada parut. Cuma kita nanti saya akan bincang lebih detail sedikit bagaimana workflow kaedah rawatan gamma knife ini. Tapi kita boleh buat, kita panggil day surgery, rawatan harian. Itu sangat menarik. And then pesakit tidak ada side effect apa-apa, boleh pergi bekerja the next day. Hari besoknya boleh pergi bekerja. Tetapi selalunya itu yang pesakit nak, dia nak MC yang lama sikit. Mungkinlah nak rehat sedikit. Tapi faktor masa ni saya rasa ramai akan tertarik dengan hal itu, dengan kesibukan urusan masing-masing. Dan kalau dari segi mungkin jenis penyakit doktor sebutkan tadi, jenis-jenis ketumbuhan dalam otak yang boleh menggunakan perkhidmatan ini, adakah ia terhad kepada rawatan di otak sahaja ataupun juga pada anggota badan yang lain? Ini adalah jawapannya secara khusus tidak. Gamma knife ini adalah untuk rawatan ketumbuhan ataupun di dalam otak sahaja. So kita ada beberapa jenis kaedah rawatan kita panggil stereotactic radiosurgery, di mana menggunakan kaedah radiasi radioaktif ini, yang mana boleh digunakan untuk bahagian-bahagian badan yang lain. Tetapi gamma knife adalah spesifik untuk rawatan ketumbuhan ataupun urat darah yang abnormal di dalam otak sahaja. Oleh kerana itu kaedah rawatan ini sangat canggih, sangat tepat, sangat jitu, disebabkan oleh bertahun-tahun research, just concentrate dalam memberi rawatan terhadap brain lesion ataupun brain tumor. Kalau tak salah saya, teknologi ini mungkin sudah wujud sebelum ini, tapi kita di Malaysia mungkin boleh dikatakan masih baru lagi. Jadi adakah teknologi yang sampai pada kita sekarang ini di tahap mana, ataupun sudah mencapai satu peringkat yang sangat canggih yang tidak perlu dirisaukan sangat? Gamma knife yang selalu kita panggil stereotactic radiosurgery, which is one of the machine is gamma knife. Kita setaraf dengan negara-negara yang membangun yang lain. In fact, ada setengah-setengah yang membangun tidak ada mesin yang macam kita. So kita patut berbangga kerana bukan sahaja kita ada satu mesin, tapi macam Saudara Izzy cakap tadi, kita ada beberapa pusat rawatan lain yang juga mempunyai gamma knife. So ia satu rawatan yang bertaraf, teknologi yang bertaraf sangat tinggi dan separa dengan negara-negara maju yang lain. Ini memberi satu keyakinan lah. Jika ada yang mungkin disarankan ataupun berminat untuk mendapatkan rawatan berbentuk ini. Dan elok juga kalau kita lihat bagaimana ia dilakukan. Mungkin doktor boleh terangkan proses yang kita lalui dan sebagainya. Memangnya kita perlu seorang pesakit yang
yang mempunyai ketumbuhan di dalam otak. Sebelum itu boleh saya terang sedikit, bukan sahaja ketumbuhan di dalam otak, ada beberapa lagi kondisi yang mana kita boleh menggunakan gamma knife. Obviously yang utama adalah ketumbuhan dalam otak, tetapi yang kedua kita panggil urat darah yang tidak normal, yang bergumpal. Dalam bahasa perubatannya kita panggil AVM. Jadi orang yang mempunyai AVM ini boleh juga memilih untuk membuat rawatan gamma knife ini, di mana yang kita tahu jikalau kaedah pembedahan secara konvensional, tradisional, risikonya sangat tinggi. So sekarang kita ada gamma knife, so pesakit boleh memilih untuk melakukan ataupun menjalani rawatan kaedah gamma knife yang tidak perlu operation atau pembedahan tengkorak yang mempunyai risiko pendarahan yang tinggi dan risiko kelemahan yang lain lah. So yang ketiga, kita juga boleh menggunakan gamma knife ni untuk rawatan kita panggil functional. Seperti orang yang ada Parkinson disease, di mana dia menggeletar. So jadi kita boleh guna radiasi gamma knife ini untuk bagi rawatan untuk hilangkan masalah bergetar. Itu satu kita panggil functional. Another contoh functional seperti kalau kita ada kita panggil terjemahan neuralgia, di mana kita ada sakit di muka yang sangat sakit, very sedih, tak boleh kena angin, tak boleh kena air. So dulu sebelum ini kita boleh buat operation dalam kepala untuk mengurangkan masalah, tapi sekarang kita boleh guna gamma knife untuk menghilangkan masalah terjemahan neuralgia. Jadi bukan masalah ketumbuhan otak sahaja which is yang utama, tetapi ada masalah urat darah dan juga masalah fungsi saraf yang lain yang supply yang bahagian muka kita. Jadi ada potensi untuk kes-kes yang lain juga. So tidak semestinya ketumbuhan otak. Untuk menjawab soalan, untuk menjawab soalan doktor, kita akan berehat seketika. Selepas itu kita akan huraikan apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilalui dalam gamma knife dalam ruang bicara malam ni. Kita teruskan ruang bicara malam ini, masih lagi berkenaan dengan gamma knife, satu bentuk rawatan terbaru yang ada ditawarkan di UKM Specialist Center khusus untuk rawatan melibatkan otak, iaitu ketumbuhan dan sebagainya. Di studio masih lagi dengan saya pada ketika ini Dr. Farizal Fazil, pakar perunding pembedahan otak dan saraf UKM Specialist Center. Tadi kita dah dapat sedikit sebanyak gambaran apa itu gamma knife dan bentuk yang ditawarkan. Dan sekarang saya rasa elok kalau mungkin doktor jelaskan bagaimana perkhidmatan itu diberikan kepada pesakit daripada mungkin peringkat awal sewaktu pesakit datang dan didiagnosis mungkin sehinggalah kepada peringkat disarankan untuk mengambil rawatan ini dan akhirnya melaluinya. Apa package yang juga ditawarkan di UKM Specialist Center dalam bentuk perkhidmatan tersebut? So daripada mula bila pesakit itu telah didiagnos dengan ketumbuhan otak atau kita cakap pasal ketumbuhan otak lah. Kalau kes yang seperti urat darah ataupun functional, dia punya keputusan untuk rawatan itu straightforward. Tapi untuk ketumbuhan otak ini kita ada satu teams ataupun kita panggil pasukan, yang mana setiap kes itu kita perlu berbincang di dalam tim dulu, kita panggil multidisciplinary teams, di mana di dalam tim ini terdapat pakar daripada onkologi, iaitu pakar ketumbuhan, pakar radiologis, pakar x-ray, pakar fizisis bahagian yang radiation, dan juga kita radioterapis, dan juga pakar yang ni dan neurosurgeon, pakar bedah otak. So setiap kes yang kita rasa sesuai ataupun pesakit berasa setuju untuk buat rawatan, tak semestinya keputusan saya ataupun keputusan pesakit. Saya kena bawa kes ini ke dalam multidisciplinary team, dalam tim berbincang dahulu. Jikalau semua setuju, baru kita proceed dengan rawatan gamma knife. So actually kita ada macam pasukan pemantau, bukan keputusan doktor sahaja, sebab ini melibatkan pesakit nyawa dan melibatkan wang yang banyak juga untuk rawatan kaedah ini. Jadi kita kena dapatkan persetujuan dengan ahli tim yang lain untuk buat rawatan ini. Ini prosedur wajib? Prosedur wajib.
So setiap pesakit dia kena perlu melalui multidisciplinary team, discuss dulu sebab kita akan decide sama ada boleh buat rawatan ataupun tidak. Okey. Baik. Team akan decide. Okey. So bila kita sudah decide, maka kita akan bagi tahu pesakit lah. And then actually dia punya rawatan dia sangat simple. Pesakit datang awal pagi, pukul 7 pagi. Tak perlu bermalam sebelum tu? Tak perlu, tapi kalau pesakit tinggal di jauh, macam di Perlis ke Kelantan ke, so kita bagi dalam package kita, dia boleh bermalam di hospital. Okey, 1 malam sebelum rawatan. Di awal pagi, pesakit datang, and then kita akan pasang special frame. Di mana kita kena lekatkan frame ini di tengkorak pesakit. Okey. Dan bila kita pasang frame ini, selepas pasang frame, pesakit akan pergi buat buat MRI lagi sekali. Buat MRI with the frame, dengan frame dekat kepala dia. Selepas buat MRI, pesakit akan dihantar menunggu di ward, special ward kita, sementara kita pakar onkologi, pakar ketumbuhan, pakar neurosurgeon dan radioterapis akan mengira, calculate berapa banyak dos yang kita perlu bagi, dos radiasi dan juga lokasi ketumbuhan tu. Saya terlupa nak sebut pada awal tadi, di antara satu kelebihan gamma knife di mana kita boleh merawat lebih daripada satu ketumbuhan. Kalau macam pada satu masa. Sebagai contoh, kalau pesakit yang ada ketumbuhan yang dah merebak ke otak, for example pesakit yang ada barah buah dada ataupun barah usus, tetapi sekarang ni dia sudah sampai ke tahap 4 di mana ketumbuhan itu telah merebak ke otak. Selalunya pesakit macam ni kita panggil metastasis, di mana ketumbuhan tu lebih daripada 2-3, selalunya ada 5, 6, 7 macam tu. Kalau kaedah rawatan untuk operation ataupun pembedahan secara tradisional ataupun konvensional, mana mungkin kita akan dapat buang semua ketumbuhan ni dalam satu masa. Tetapi dengan menggunakan gamma knife ini, kita boleh buat rawatan dalam masa yang sama. Kita boleh tembak, kita panggil tembak, shoot the tumor at the same time. So there's the itu yang perlu kita pakar, kira lokasi dia kat mana, ada berapa ketumbuhan, berapa banyak dos yang kita nak bagi. Selepas itu probably will take about 2 atau 3 jam, and then kita akan panggil pesakit akan masuk ke dalam gamma machine. The machine dia kita boleh cakap macam MRI. Kalau siapa pernah buat MRI tahulah, yang masuk macam dia orang cakap masuk dalam keranda tu, baring tu, bunyi bising tu. Tetapi mesin gamma knife ni dia tak masuk satu badan, cuma kepala sahaja. So dia tak, kalau orang yang selalu ni takut, dia cakap claustrophobic kan, buat MRI, tapi untuk gamma knife dia tak perlu takut sebab just kepala saja, dia memang besar. So masa rawatan tu bergantung kepada, saya cakap tadi lah, lokasi tumor, size dia ada berapa banyak. Average between 30 minit ke 1.5 jam macam tu. Agak cepat. Buat MRI pun lebih kurang masa yang sama. Rawatan gamma knife pun lebih kurang 30 minit ke 1.5 jam. So selepas rawatan itu, waktu rawatan pesakit memang tak akan rasa sakit apa, duduk terbaring macam tu, kita bagi dia dengar lagu, kita boleh, patient boleh, pesakit boleh request. Sedar. Tak perlu dibius. Tak perlu dibius, sedar. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa apa, duduk macam kita baring. Kita bagi patient boleh request lagu apa, kita boleh bagi patient dengar lagu. So lepas rawatan kita akan buka frame dia, and then tunggu lebih kurang 2 jam ataupun sejam. Patient boleh balik petang itu juga. Besok kalau tak nak MC boleh pergi kerja. Dan jangan tak percaya yang telah melalui rawatan pula. Jadi sepanjang tempoh itu memang pesakit sedar. Apa lagi yang mungkin akan dirasai oleh pesakit? Untuk side effect, kita panggil kalau kita cakap pasal side effect ataupun kesan sampingan, untuk jangka, selalunya ada kesan sampingan yang jangka pendek saja. Mungkin sewaktu rawatan itu pesakit tidak akan rasa apa-apa, cuma just tidur saja ataupun baring. Tapi mungkin selepas rawatan itu pesakit mungkin akan berasa sedikit macam sakit kepala ataupun pening sedikit ataupun rasa mual. Itu normal. Mungkin 1 ataupun 2 hari ataupun rasa macam letih. Itu mungkin dalam masa 24-72 jam macam tu. Tapi kalau kebanyakan pesakit tak ada masalah ni. Itu normal. Tak perlu risau. So that's kita panggil immediate kesan sampingan.
Long term insya-Allah tak ada lah. Okey. Tapi bergantung juga di mana lokasi tumor tu lah. Baik. Tapi kalau waktu rawatan tu tak ada rasa apa lah. Jadi adakah boleh kita katakan bahawa gamma knife ini rawatan yang berisiko agak rendah? Sederhana? Kalau kita bandingkan dengan rawatan pembedahan secara konvensional, semestinya dia punya risiko lebih rendah. Okey. Ya. Baik. Tapi dia ada risiko lah. Dia ada risiko sebab dia bagi radiation. Dia ada sebab kenapa dia panggil knife. Sebab dia juga, walaupun dia radiasi, dia boleh memotong juga. Dia boleh memotong saraf, tapi efek dia bukannya immediate. Macam saya cakap tadi, pening, sakit kepala tu bukannya immediate, tetapi mungkin 6 years ataupun 8 years ataupun 10 years selepas rawatan. Okey. Bagi pesakit yang mungkin ada pre-existing condition yang lain, mungkin penyakit lain, bolehkah mereka mengambil rawatan ini? Ya, itu satu soalan yang bagus. Ini adalah salah satu kelebihan gamma knife, di mana kebanyakan pesakit kita yang ada ketumbuhan dalam otak, dia ada penyakit kronik lain seperti jantung, darah tinggi, keciman yang menyebabkan kalau mereka melalui pembedahan secara konvensional akan menyebabkan risiko lagi tinggi. Jadi kalau mereka tidak dapat melalui operation pembedahan secara konvensional, gamma knife is the alternative. Di mana tak perlu, sebab apa? Sebab mereka tak perlu bius, tak perlu tidur. So tak ada efek kepada jantung, tak ada efek kepada tekanan darah. Jadi ya, this adalah salah satu lagi kelebihan gamma knife, di mana kita pesakit yang ada condition kronik yang tak boleh melalui bius, tak boleh menjalani bius lah. Gamma knife banyak mengurangkan risiko-risiko yang mungkin ada dalam rawatan yang lain sebelum ini, dan meringkaskan juga rawatan tersebut dan memendekkan masa. Itu boleh dikatakan dirangkumkan dalam satu rawatan yang compact. Tepat sekali. Okey, dan bagi UKM Specialist sendiri, setakat ini sejak mula memperoleh alat ini sehingga sekarang, bagaimana perjalanan dengan pesakit-pesakit yang sudah ada, dan mungkin selepas ini perancangannya pula? Yes, kita start rawatan kita November last year, 2019. So pada masa sekarang kita sudah punya lebih kurang 50 orang pesakit. So saya sendiri sudah lebih kurang ada 5 pesakit sendiri. Kita ada lebih kurang 4 pakar bedah otak yang melakukan gamma knife. Dalam masa seminggu 2 minggu ni, saya punya pesakit yang buat rawatan bulan November hari lepas sudah datang follow up buat scan untuk 6 months after the treatment. Keputusan dia sangat positif. Ada tumor yang dah shrink, dah mengecut. Ada ketumbuhan yang kita panggil ada necrosis, di mana instead of dia jadi solid, dia dah jadi liquid, dia dah jadi cecair bahagian tengah dia. So there's ada dia respon dia. Pasti so far pesakit yang saya repeat scan tak ada lagi yang ketumbuhan dia membesar, which is that's our main objective, supaya ketumbuhan itu tidak membesar. Kalau ketumbuhan itu mengecil, it's a bonus. Ya, betul. So far pesakit yang saya bagi rawatan, saya ada buat scan, tak ada lagi yang membesar. In fact ada yang dah mengecil. Mudah-mudahan akan sembuh terus. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan, doktor. Dan sebenarnya ada banyak lagi informasi-informasi yang boleh kita semua dapatkan mengenai gamma knife ini, dan juga merupakan satu rawatan yang terbaru, yang tercanggih juga di UKM Specialist Center. Anda boleh terus ke UKM Specialist Center untuk mengetahui lebih lanjut, untuk mendapatkan maklumat, dan juga mungkin anda boleh layak mendapatkan perkhidmatan ini jika anda salah seorang daripada yang mungkin dinilai boleh mendapatkannya. Tak betul, doktor? Ya, betul. Dan terima kasih Dr. Farizal kerana sudi berkongsi sedikit sebanyak, kerana ini juga kali pertama saya mengetahui tentang gamma knife. Jangan lupa untuk dapatkan maklumat lebih lanjut dan hubungi UKM Specialist Center untuk perkhidmatan ini ataupun perkhidmatan pakar lain yang juga ditawarkan oleh mereka. Setakat ini dahulu ruang bicara untuk malam ini. Kita jumpa lagi.